Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mahani binti Ibrahim daripada SMK Kubang Karian 2. Hari ini akan membincangkan tajuk perubahan keseimbangan pasaran ataupun kesan terhadap pasaran. Jadi hari ini adalah sukatan ekonomi tingkatan 4 bab 2. Okey, bahagian ini merupakan selalunya berada di bahagian B, iaitu berada di bahagian C, okey, B pecahan C, dan pelajar perlu menguasai. Jika diminta soalan tersebut meminta kita memberi kesan terhadap pasaran. Okey, jom kita lihat. Okey, keseimbangan pasaran. Sebelum lebih lanjut pada bahagian ini, kita pergi dahulu bagaimana kita nak menerangkan keseimbangan pasaran. Okey, seperti yang sudah kita tahu, penentu ataupun faktor yang menyebabkan perubahan ataupun peralihan kelok permintaan dan juga penawaran ada dua. Okey, yang mengubah kelok permintaan, pertama, harga barang lain, iaitu barang pengganti dan barang penggenap. Yang kedua, cita rasa. Ketiga, pendapatan pengguna. Keempat, musim. Kelima, jangkaan harga pada masa hadapan. Dan keenam, dasar kerajaan. Hanya 6 penentu ini sahaja yang akan mengubah kelok permintaan sama ada bergerak ke kiri atau ke kanan. Okey, manakala penentu yang menyebabkan perubahan kelok penawaran pula ialah harga barang lain, harga faktor pengeluaran, matlamat pengeluar, cuaca, tingkat teknologi, jangkaan masa hadapan dan dasar kerajaan. Okey, apabila pelajar menjawab soalan, perlu mengenal pasti penentu yang mengubah kelok permintaan ataupun penentu yang mengubah kelok penawaran. Okey, jom kita lihat. Okey, kerajaan telah menambahkan pemberian subsidi kepada peneroka yang ingin menanam semula pokok kelapa sawit. Dengan menggunakan rajah yang sesuai, jelaskan kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan kelapa sawit. Okey, seperti yang selalu saya pesan kepada pelajar, apabila membaca soalan, pelajar perlu menggaris kata kunci dan juga kehendak soalan. Okey, kerajaan telah menambah. Okey, garis perkataan menambah pemberian subsidi kepada peneroka. Okey, bulatkan peneroka ingin menanam semula kelapa sawit. Okey, bermakna bila peneroka kita dah tahu itu ialah penawaran. Kerajaan penentu apa? Ini ialah dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan. Okey, bermakna bila pemberian subsidi ini ditambah, kelok penawaran akan beralih ke kanan. Ke kanan. Okey, itu sepatutnya pelajar kena pasti di situ. Okey, dengan menggunakan rajah yang sesuai. Okey, di sini yang kita akan buat rajah. Okey, rajah yang sesuai. Dia nak kita jelaskan kesan terhadap harga dan juga kuantiti. Okey, kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, pelajar sepatutnya boleh melukis kelok ini. Okey, kelok ini. Saya dah letak semula soalan di tepi supaya pelajar lebih jelas. Yang kita gariskan tadi ialah kerajaan menambah pemberian subsidi kepada peneroka. Okey, menggunakan rajah, kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, jom. Okey, ini saya hanya letak 7 markah okey, untuk panduan. Ada setengah soalan mungkin dia 6 ataupun ada setengah soalan 7, 8 lah. Okey, bergantung kepada soalan. Okey, seperti yang selalu saya tekankan, apabila kita ingin
membuat rajah, kelok itu mesti ada 3. Ini. Okey, paksi mesti ada 3. Okey, barulah kita dapat 2 markah. Jangan tinggal titik origin sebab titik origin ini yang penting. Tanpa titik origin, pelajar tidak akan dapat 2 markah. Okey. So, yang pertama, langkah yang pertama, pelajar perlu dahulu melukis keseimbangan asal. Okey, E0 di sini. Okey, pelajar mesti melukis D0 dan juga S0. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kerajaan menambah pemberian subsidi kepada peneroka, maka penawaran akan meningkat, iaitu kelok ke kanan. Ini dia kelok ke kanan. Okey, saya galakkan pelajar labelkan pergerakan dia anak panah. Okey, labelkan juga kuantiti bertambah. Okey, labelkan juga harga akan jatuh. Okey, so markah akan diberi. Okey, keseimbangan asal dicapai di titik O, E0. Itu ialah keseimbangan asal. Sebab dia tanya kepada kita kesan kepada harga dan kuantiti keseimbangan. So, langkah pertama, apa yang kita perlu terangkan? Okey, langkah pertama, terangkan dahulu keseimbangan asal. E0. Okey, itu langkah pertama. So, saya pandu pelajar sekarang. Okey. Okey, keseimbangan asal pasaran kelapa sawit dicapai pada titik E0, iaitu apabila kelok permintaan D0 bersilang dengan S0. Itu ayat pertama pelajar sepatutnya buat. Okey. Harga keseimbangan dicapai pada RM60 dan kuantiti keseimbangan adalah 400 unit. Okay. Apabila kerajaan telah menambah pemberian subsidi kepada peneroka, ini menyebabkan penawaran kelapa sawit bertambah ditunjukkan oleh kelok S1. Okay, pergerakan ke kanan. Ini menyebabkan keseimbangan baru dicapai pada titik E1, iaitu persilangan antara kelok D0 dengan S1. Keseimbangan baru ini menyebabkan harga jatuh kepada RM40 dan kuantiti keseimbangan meningkat menjadi 500 unit. Okey, itu sepatutnya pelajar tulis sebab dia tanya kita, dia minta kita jelaskan kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, saya harap pelajar faham. Okey, ingat saya ulang sekali lagi. Langkah pertama, pelajar perlu melukis kelok, mesti ada harga, label RM, kuantiti, unit dan kena ada titik origin. 2 markah di situ. Langkah pertama, perlu menerangkan keseimbangan asal. Okey, keseimbangan asal terangkan dengan detail. Langkah kedua, terangkan keseimbangan baru. Okey, keseimbangan yang baharu. Dan yang ketiga, terangkan kesan kepada harga dan juga kuantiti akibat daripada pertambahan penawaran. Okey, saya harap pelajar faham di situ. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kesan dengan bantuan rajah, jelaskan kesan terhadap pasaran barangan
selepas golongan belia mendapat dompet digital sebanyak RM50 yang memuat naik aplikasi MySejahtera. Okey, kehendak soalan? Okey, kehendak soalan dengan bantuan rajah. Okey, ingat, dengan bantuan rajah. Dia minta kita jelaskan kesan terhadap pasaran barang selepas golongan belia. Okey, dia dapat RM50 dalam dompet digital bagi belia yang memuat naik aplikasi MySejahtera. Okey, di sini dah garis kan? Okey, dah garis. Kesan dia tu mesti. Jom kita lihat macam mana sepatutnya rajah yang kita buat. Okey. Ini sepatutnya. Kenapa kelok permintaan saya tunjukkan di sini berlaku penambahan, bergerak ke kanan. Okey, label. Okey, saya pandu sekali lagi. Menggaris kehendak soalan, bantuan rajah, kesan terhadap pasaran barangan. Ingat, kalau dia kata pasaran, mesti ada kelok DD, mesti ada kelok SS. Okey, dua di situ mesti ada. Okey, jadi pelajar mesti ingat, mesti ada harga keseimbangan. Okey, mesti ada kuantiti. Kata kunci di situ pasaran. Sepatutnya pelajar sudah menguasai ya. Okey. Apa yang berlaku? Okey, selepas golongan belia mendapat 50. Bila dapat duit 50 bermakna permintaan akan meningkat. Bila permintaan meningkat bermakna kelok bergerak ke kanan. Okey, ini yang pelajar akan lukis. Okey, sepatutnya pelajar boleh melukis kelok ini, iaitu kena ada titik origin, kena ada harga dengan label RM, kuantiti dengan label unit untuk dapat dua markah untuk paksi di situ. Tanpa titik origin, pelajar tidak akan dapat markah. Okey, keseimbangan asal seperti yang saya bagi tahu tadi, mesti terangkan dahulu keseimbangan asal. Okey, keseimbangan asal dicapai pada titik I0 apabila kelok permintaan D0 bersilang dengan kelok SS. Kalau pelajar nak label S0 pun boleh, tapi disebabkan di sini S tidak bergerak kan, SS tidak bergerak. Kelok penawaran tidak bergerak, kelok DD yang bergerak. So, tak nak label penawaran sebagai S0 pun tidak mengapa. Okey, saya ulang sekali lagi. Keseimbangan asal dicapai pada titik I0 apabila kelok D0 bersilang dengan SS. Okey, pada harga RM4 dan kuantiti keseimbangan asal adalah RM30. Okey, situ sepatutnya pelajar sudah dapat. Okey, sambung lagi. Apabila golongan belia mendapat dompet digital sebanyak RM50, kuasa beli belia meningkat menyebabkan permintaan meningkat. Ini ditunjukkan oleh pergerakan kelok permintaan ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, ke kanan. Akibatnya, keseimbangan baru dicapai pada titik I1. Okey, keseimbangan baru dicapai pada titik I1. Itu dengan keseimbangan. Harga keseimbangan ialah RM5 dan kuantiti keseimbangan baru ialah 40 unit. Okey. Ini telah menyebabkan keseimbangan baru
telah menyebabkan harga meningkat dari RM4 kepada RM5 dan kuantiti baru juga keseimbangan baru ini telah menyebabkan kuantiti keseimbangan juga meningkat dari 30 kepada 40 unit. Okey, saya galakkan pelajar label. Okey, bila melukis itu label terus. Seperti mana yang saya tunjukkan ini label. Okey. Ingat pelajar, bila kita buat graf, bila kita buat kelok ini, paksi mesti seragam. Okey, paksi mesti seragam. Ini 10, 20, 30, 40. Okey. Ini 2, 4, 6. Bermakna di sini 1, 2. Okey. 1, 2, 3. 4, 5. Paksi mesti seragam. So, pelajar mesti tahulah macam mana nak seragam. Saya rasa semua pelajar sudah menguasai dari segi teknik kemahiran untuk melukis kelok. Okey. Sebab itu di sini saya lebih menumpukan kepada bagaimana daripada soalan itu kita nak menggerakkan. Adakah penentu itu disebabkan faktor permintaan, penentu permintaan ataupun penentu penawaran. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Dengan menggunakan rajah, terangkan kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan kereta apabila kerajaan mengenakan cukai kepada pengeluar kereta tempatan. Okey, gariskan tak soalan? Dengan menggunakan rajah, dia minta kita terangkan. Okey, ini kadang-kadang dia buat juga dia minta kita jelaskan. Okey, kalau bukan terangkan, dia minta kita jelaskan. Kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan kereta apabila kerajaan. Bermakna bila kerajaan ini ialah dasar kerajaan, penentu dasar kerajaan. Okey, apabila kerajaan mengenakan cukai kepada pengeluar. Bila kena cukai bermakna kena cukai kepada pengeluar, kos pengeluar akan tinggi, kos akan meningkat. Akibat daripadanya penawaran akan jatuh, kelok akan ke kiri, kelok penawaran akan ke kiri. Okey, saya memang galakkan pelajar garis maklumat dan juga kata kunci dan conteng terus di kertas soalan itu supaya pelajar tidak careless ataupun tidak cuai. Okey, tidak cuai. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, ini dia. Okey, saya garis sekali lagi kandak soalan dengan menggunakan rajah. Terangkan kesan terhadap harga kuantiti keseimbangan kereta apabila kerajaan mengenakan cukai kepada pengeluar. Okey, bila cukai, okey, conteng terus, kos meningkat, maka penawaran akan jatuh. Kelok penawaran akan bergerak ke kiri. Okey. Boleh? Okey, saya hanya buat simbol ni. Okey, saya harap pelajar, sebab kita di sini kita nak shortcut kan. Masa kita baca soalan tu kita shortcut di situ. Okey. Cuba tengok rajah yang saya lukis. Kelok yang saya lukis, betul atau tidak? Okey, yang pertama tengok dulu paksi. Okey, ada harga, ada RM. Okey, ada kuantiti, ada unit, ada titik origin. Dah dapat dah situ 2 markah untuk pelajar. Untuk paksi sahaja. Okey. Sekarang kita lukis dahulu keseimbangan. Okey, keseimbangan asal iaitu dicapai pada titik E0 apabila kelok permintaan bersilang dengan kelok
penawaran S0S0. Harga keseimbangan asal adalah RM4. Kuantiti keseimbangan asal adalah 50 unit. Okey. Ayat seterusnya, pelajar sepatutnya sambung. Okey. Apabila kerajaan mengenakan cukai terhadap pengeluar kereta tempatan, kos pengeluaran akan meningkat. Ini akan menyebabkan penawaran berkurangan. Akibatnya, ditunjukkan oleh pergerakan kelok penawaran ke kiri. Label pelajar, perlu label. Yang ditunjukkan oleh S1, S1. Akibatnya, keseimbangan baru dicapai pada titik I1, iaitu persilangan antara kelok permintaan dengan kelok penawaran S1, S1. Harga keseimbangan baru adalah RM6 dan kuantiti keseimbangan baru adalah 30 unit. Harga meningkat dari RM4 kepada RM6 dan kuantiti keseimbangan baru sudah berkurangan menjadi 30 unit. Okey, ingat pelajar perlu label supaya pelajar tidak tertinggal semasa menulis penerangan dalam soalan, dalam jawapan kita. Okey. Boleh ke? Okey, saya ulang sekali lagi ya. Langkah pertama, apabila sudah lukis kelok, ada titik origin, ada paksi kuantiti, ada unit, harga, ada RM, di label RM. Okey. Langkah 1, terangkan dahulu keseimbangan asal. Berapa, okey, iaitu persilangan antara kelok DD. Okey, saya buat sama ya dengan SS. Okey, awak kena ada harga keseimbangan berapa, kuantiti keseimbangan berapa. Okey, so kena ada 4 perkara. Okey, dalam penerangan pertama. Okey, langkah kedua, setelah kita sudah lukis itu, kita kena terangkan keseimbangan baru dicapai pada titik I1. Okey, iaitu persilangan antara D0, DD dengan S1, S1. Harga keseimbangan perlu nyatakan berapa, kuantiti keseimbangan baru berapa. Okey, apa kesan pada harga? Harga meningkat dan kuantiti berkurangan. Okey, perlu terangkan. Saya pandu awak itu hanya shortcut. Nanti awak mesti tulis dengan detail. Saya galakkan pelajar supaya menulis dengan detail. Kita tidak boleh bantu pelajar kalau pelajar tidak menulis. Kalau rasa salah pun tak apa, tulis. Sebab bila awak dah label apa kehendak soalan, dah garis kehendak soalan, dah garis kata kunci, saya percaya dan saya yakin pelajar akan dapat menjawab. Okey, sikit pun mesti tulis, dan kelok ini sekurang-kurangnya awak mesti dapat 4 markah. Okey, 4 markah tu mesti dapat. 2 dah dapat dah. 2 dah dapat. So, awak label titik I1 tu, I0 macam mana dapat, I1 tu macam mana dapat. Dah dapat dah markah. Sekurang-kurangnya awak dah dapat 4 markah di situ. Okey, saya minta sangat pelajar supaya melukis rajah dan juga menulis jawapan. Okey, kita tengok soalan contoh yang keempat. Okey, contoh keempat ini, kerajaan menerusi Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia memperuntukkan bantuan sebanyak 2.5 bilion kepada pengeluar tekstil tempatan. Bantuan ini dijangka berupaya membantu industri tekstil tempatan
menghadapi persaingan global. Dengan bantuan rajah yang sesuai, jelaskan kesan bantuan tersebut terhadap pasaran tekstil tempatan. Okey. Okey, kita tengok dahulu, garis dulu kata kunci atau maklumat yang diberi. Okey. Kerajaan menerusi perbadanan, bermakna penentu di sini ialah dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan. Kerajaan. Okey. Memperuntukkan bantuan sebanyak kepada, okey, bantuan kepada pengeluar. Pengeluar ni terus bulatkan, letak terus di sini. Bila pengeluar ia ialah SS. Okey, bantuan ini dijangka berupaya membantu industri tempatan menghadapi persaingan global. Bila berupaya bermakna SS kita akan meningkat. Bila meningkat bermakna SS bergerak ke kanan. Okey. Okey, dengan bantuan rajah yang sesuai. Okey, rajah yang sesuai. Jelaskan kesan bantuan tersebut terhadap pasaran tekstil tempatan. Okey, pelajar sepatutnya masa di kertas soalan tu pelajar sudah dapat lakar ya. Boleh lakar dari sini. Okey, kita lakar dulu. Okey. Harga, kuantiti dah boleh lakar. Okey, lakar dulu. SS, DD, itu yang asal. Itu kelok yang asal. Okey. Tadi kita dah ambil maklumat bahawa penawaran meningkat, bergerak ke kanan. Okey, tambah S1, S1. Maksudnya pelajar sudah ada dah dalam fikiran, dalam paparan tu masa kita menggaris tu, kita dah boleh lakar. Okey, jom kita tengok macam mana kelok dengan menggunakan kertas graf. Okey, kertas graf saya ni saya besarkan. Okey, mungkin tengok macam mana mengikut skala dan mesti seragam. Okey, seragam. Okey, saya pandu sekali lagi pelajar. Okey, kerajaan. Okey, perkataan kerajaan. Perusahaan menerusi perusahaan kecil dan sederhana Malaysia memperuntukkan bantuan sebanyak RM2.5 bilion kepada pengeluar. Okey, tekstil tempatan dijangka, bantuan ini dijangka berupaya membantu, bermakna SS meningkat. Okey, ke kanan. Dengan bantuan rajah, bermakna kena lukis kelok. Okey, bila kata rajah, mesti lukis kelok. Jelaskan kesan bantuan terhadap pasaran. Bila kata pasaran, ingat mesti ada DD, mesti ada SS, mesti ada harga, mesti ada kesan juga kepada kuantiti. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau ada pasaran, mesti ada keluk permintaan, mesti ada keluk penawaran, mesti memberi kesan kepada harga, mesti memberi kesan kepada kuantiti. Okey, jom kita tengok keluk yang saya buat ini supaya menjadi panduan kepada pelajar. Okey, bila kita lukis paksi, ingat titik origin ada, kuantiti dan dilabel unit, harga dilabel dengan RM. Okey, ini asal. Okey, kita lukis asal. Okey. Bila dah siap lukis ini, terus tanda pergerakan keluk. Tadi kita dah buat lakar kan di kertas kita tadi. Okey, terus. Labelkan terus. Okey. Keseimbangan baru kita di bawah bermakna harga jatuh. Okey. Kuantiti meningkat. Okey, mesti pelajar akan bertanya, cikgu, macam mana cikgu dapat harga 246? Macam mana cikgu dapat kuantiti 3050?
Okey, sekarang bahagian B, pecahan C, selalunya dia tak bagi jadual kepada kita. Dia tidak bagi maksudnya panduan. Kita pelajar mesti melukis dengan andaian sendiri. Kalau pelajar nak buat harga itu RM20 pun tak apa. Tapi mesti seragam lah. Okey. Kalau pelajar nak buat kuantiti 300 pun tak apa. Okey. Jadi di situ jadi 500 tak apa. Itu bergantung kepada pelajar sendiri. Bergantung kepada pelajar. Okey. So, saya akan terangkan berdasarkan yang saya tambah ini. Okey. 20, 40, 60. Okay, yang kuantiti akan jadi 300, jadi 500. Okey. Kita nak mula terangkan. Kita mula nak jelaskan kesan bantuan tersebut kepada pasaran tekstil tempatan. Setelah kita sudah siap lukis ni semua, okey, kita perlu terangkan. Okey. Keseimbangan asal dicapai pada titik E0, iaitu persilangan antara keluk permintaan DD dengan keluk penawaran S0, S0. Harga keseimbangan asal adalah RM50 dan kuantiti keseimbangan asal adalah 300 unit. Apabila kerajaan memberi bantuan kepada pengeluar tekstil tempatan, ini akan menyebabkan penawaran meningkat. Okey, iaitu keluk penawaran bergerak ke kanan. Okey. Ini ditunjukkan oleh keluk S1, S1. Okay. Akibat daripada bantuan yang diberikan ini, keseimbangan pasaran tekstil tempatan dicapai pada titik E1, iaitu persilangan antara keluk permintaan DD, okey, keluk permintaan DD dan S1, S1. Okey, harga keseimbangan baru dicapai pada RM40 dan kuantiti keseimbangan baru adalah 500 unit. Okey, bantuan ini telah menyebabkan harga pasaran jatuh dari 50 kepada 40 dan kuantiti keseimbangan baru telah meningkat dari 300 kepada 500 unit. Okey. Saya rasa pelajar sudah faham. Okey, sudah faham sebab dia memberi kesan. Okey, memberi kesan kepada harga, memberi kesan kepada kuantiti. Okey, apa-apa yang kurang jelas, pelajar boleh rujuk kepada guru masing-masing. Okey, pelajar boleh bertanya pada guru masing-masing ataupun mungkin boleh mengulang balik YouTube ini untuk melihat penerangan lebih detail macam mana, dan saya percaya latihan yang diberikan oleh guru-guru kepada semua pelajar akan meningkatkan lagi kemahiran pelajar dalam melukis keluk pasaran ini dan juga bagaimana nak menjelaskan kesan dan juga menerangkan kesan kepada pasaran. Okey, saya rasa hanya setakat itu dahulu bagi mata pelajaran ekonomi hari ini, dan saya amat berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar semua untuk meningkatkan lagi kemahiran dan juga seterusnya dapat result kita nanti memuaskan pelajar semua dan akan dapat melanjutkan lagi pelajaran pelajar semua ke institusi pengajian tinggi. Jadi sekian dahulu daripada saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.